Inilah janjiku, insan yang mengenal arti ilahi. Aku merayu pada kau yang bernama ilahi. Takbir. Kalau nak tanya pada orang pun heran, apa kau kerja kau boleh survive? Subhanallah, hebat Allah. Ni saya nak share. Maulana cakap, Abang Zul banyakkan bersedekah. Bukan sebab saya ni kaya, duit banyak, saya sedekah banyak, tak ada. Tapi kan, saya gunakan tips apa tau? Saya simpan dalam phone saya 2-3 nombor akaun tahfiz. Lepas tu, lepas solat subuh pagi je kan, kita transfer online. 3 tu kita transfer RM1, RM1, tak RM1, RM5, tak pun RM10. Tengah duit banyak, RM50 kan. Maulana cakap, Abang Zul, Allah punya janji tau. Yang kau bagi tu Allah akan lipat kali gandakan, 10 kali ganda, 100 kali ganda, 1000 kali ganda, juta kali ganda. Kita enggak tahu. Semasa hayat kita lagi, semasa hidup lagi. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ni bak kata orang zaman sekarang lah, disclaimer lah dulu. Saya ni bukanlah siapa-siapa pun sebenarnya. Ya Allah, hebat Allah, saya ni bukanlah alim ulama ke, maulana ke, kiai-kiai ke, tok guru ke, bukan siapa-siapa pun saya ni. Saya ni hanyalah mantan rokers saja. Ya Allah, ya Allah, hebat Allah bang. Ini hari masih lagi Allah SWT pilih saya duduk depan orang ramai. Allah, hai. Allah pilih duduk depan orang ramai, tapi dalam majlis yang berbeza berbanding dengan majlis-majlis saya yang pernah saya terlibat dululah. Selalu saya terlibat depan orang ramai dulu. Dulu lampu kuning ni lebih banyak lagi dulu ni, masa saya punya majlis-majlis dulu. Lebih gelap lagi lah pada ni, tapi lampu kuning tu banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ini hari hebat Allah. Dalam kehidupan saya ni, pembukaan katalah, pengenalan taruh sikit. Saya ni asal daripada Negeri Sembilan, Kuala Pilah lahirnya. Membesar, ada wari lah kat sini. Masya Allah. Lopeh tu, dah dengar wari nak cakap Negeri Sembilan nak. Lepas tu, dekat Kuala Pilah tu, sampailah umur saya 5 tahun. Jadi sepanjang saya membesar daripada tu sampai ke 5 tahun tu, saya ni rapatlah dengan datuk dan nenek saya kat Kuala Pilah tu. Atuk saya ni kalau cerita zaman dulu kan. Tapi kalau cerita dulu Ustaz Badli Shah pernah kongsi cakap, kalau dulu memang saya pun hebat. Dia cakap, nenek saya pun dara dulu, dia kata. Tapi dulu atuk saya, masa saya tinggal dengan atuk saya kat Kuala Pilah dulu, atuk saya ni berniaga kedai kitab, kedai buku agama dekat Pekan Kuala Pilah tu. Sampailah umur 5 tahun. Umur 6 tahun mak bapak saya ambil, saya belajar dekat Seremban pula. Dekat Seremban, pada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Itulah pengenalan saya zaman-zaman sekolah dulu, zaman budak sampai zaman sekolah. Tapi hebatnya Allah, kepintaran saya dalam bidang akademik tu, mata pelajaran yang biasa-biasa tu mungkin kurang lah, biasa-biasa je lah. Tapi hebatnya Allah, daripada kecil lagi tu, sampailah ke zaman sekolah tu pun, saya sendiri dapat kesan bakat-bakat seni yang ada dalam diri saya. Masa kecil-kecil dulu kat rumah nenek dulu kat Kuala Pilah tu, kalau zaman-zaman dulu, masa tu orang beli peti ais datang dengan kotak sekali kan. Dengan kotak-kotak tu saya conteng dulu. Saya lukis banyak macam-macam lukis. Jadi ahli keluarga ni perasan budak ni pandai melukis ni. Dia lukis semua jadi. Jadi masa tu saya notice dah benda tu. Dan juga Allah punya hebat pula, Allah anugerahkan saya. Ini bukan kata nak poyo ni tu. Tapi kan masa tu juga saya, bila saya dengar lagu, saya dah boleh ikut tempo dah masa tu. Bila bergendang pun kita ikut tempo tu tak sumbang. Lepas tu untuk saudara pun semua cakap lah, ni silap akhir bulan besok budak ni main muzik besok ni. Rupa-rupa je cakap-cakap saudara mara kita ni jadi kenyataan. Saya ni tak pernah termimpi, tak pernah bercita-cita pun nak jadi seorang artis. Tapi bakat seni yang saya ada tu, lepas zaman sekolah, habis JSPM dekat Seremban tu, kalau orang tahulah terminal Seremban tu, kat situ ada satu kedai seni, macam Central Market punya jenis tu, yang melukis dekat cawan, melukis dekat pinggan semua tu.
Jadi saya berniaga kat situ. Kedai saya lah tu dulu kat situ. Nyanyi pun boleh lah sikit-sikit. Jadi masa tu saya dah mula nampak dah. Ahli keluarga ramai dah cakap, kau ni nak hidup macam mana ni, melukis kaki lima ni. Kau ingat tiap-tiap hari kau orang datang jumpa kau minta lukis muka. Tak ada dah. Tapi masa tu apa yang terjadi dalam hidup saya pun, dengan apa saja perkataan manusia, tak pernah pun saya ni bijak untuk saya sanggup pautkan dengan kebesaran Allah. Hari ini bila bawa-bawa diri jumpa-jumpa dengan ustaz, bergaul dengan alim ulama, maulana-maulana ni, baru kita dapat faham satu cerita bahawasanya rezeki kita ni, sebelum Allah SWT menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pun, Allah SWT dah tuliskan dah rezeki kita 500 tahun terlebih dahulu. Allah, hebat Allah. Jadi ini hari banyak mengajar saya tentang perkara iman. Macam mana dulu punya keyakinan dan sekarang saya nak belajar ubah keyakinan. Dulu punya yakin tu ada bang, kok tak ada duit besok kau nak makan apa ni? Kerja tak bagus besok macam mana kau nak jaga anak orang ni? Tapi ini hari bila dengar alim ulama pula cakap, Abang Zul, kalau kita mau bandingkan iman kita dengan seekor kambing, takut nanti lebih hina nilai iman kita berbanding dengan seekor kambing. Masya Allah, bila saya dengar macam tu, ya Allah, syukran Tuhan. Syukran, jazakallah khair. Saya pun heran, macam mana Maulana? Enggak faham. Kau lihatlah kambing yang keluar makan setiap hari, Abang Zul. Kambing makan rumput, mereka enggak bawa karung. Enggak dikutipnya, ini rumput untuk besok, ini rumput untuk minggu depan. Enggak. Kambing itu yakin bahawa besok untuk dia makan pasti dan pasti Allah akan tumbuhkan rumput di seluruh dunia ini untuk dimakan oleh sekalian kambing yang Allah SWT ciptakan. Subhanallah. Yelah, memanglah kambing tak perlu kerja, kambing tak perlu kahwin, mak mertua tak tanya kau kerja apa semua. Ada juga orang cakap macam tu. Tapi sekarang ni pun Allah SWT buktikan juga kebesaran Allah kepada saya. Ni saya lompat sikit ni cerita ni. Bila sekarang pula kehidupan saya, Allah, hebat Allah. Ni pun saya jadi macam ni pun sekarang ni, ayahanda, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang semua. Bukan sebab saya hebat ni, tak. Ini pilihan Allah ni, pilihan Allah. Syukur sangatlah Allah pilih jadi gini. Sekarang ni, sejak saya hijrah, saya tak terlibat lagi dah dengan dunia-dunia lakonan, perfilman, drama tu semua. Tak ada. Saya tak ada sign kontrak dengan mana-mana syarikat. Tak ada pun syarikat-syarikat penerbitan lagu ke saya sign kontrak, tak ada. Lebih kurang dah 9-10 tahun lah saya dah hijrah. Orang panggil hijrah lah. Pada saya, sefaham saya, kembali kepada fitrah kan. Tak kerja pun dengan siapa bang. Sampai hari ni aku makan nasi lagi, dapat satu kefahaman yang lain pula kan. Mak saya pernahlah datang rumah saya dekat KL ni. Mak bosan lah rumah kau. Duduk. Ini bukan nak poyo kan. Saya tinggal kat Ampang, kat Bukit Antarabangsa. Orang cakap, Bukit Antarabangsa, tempat apa orang kata, tempat kayangan konon. Tak ada dah. Ada je kondo yang sewa 1,200, ada juga kondo apa semua. Tapi sekarang ni saya dah tinggal landed house. Tapi Allah SWT kasih saya tinggal dekat landed house pula, rumah 3 tingkat bang. Mak saya pun tak sangka lah macam mana. Duduk saya dengan bini saya sekarang ni dengan mak mertua saya yang stroke saya jaga kat rumah saya, duduk rumah saya. Itu hari pun pak mertua saya pun ada juga kat rumah, meninggal kat rumah saya juga. Jadi ini hari baru saya dapat faham bila kadang-kadang saya terdengar alim ulama cakap, Abang Zul, kau mau kereta dengan duit ataupun tanpa duit, Allah boleh kasih kau kereta. Kau mau rumah dengan duit ataupun tanpa duit, Allah boleh kasih kau rumah. Sekarang nak cuba-cuba fahamlah kebesaran dan kehebatan Allah. Sudahnya bila saya tanya alim ulama semua, alim ulama cakap apa? Inilah sunnahnya Nabi. Yakin kepada Allah. Kenapa kita enggak yakin kepada Allah? Kita yakin kepada duit baru kita makan. Ya Allah, kadang-kadang ada hari itu yang kita satu hari itu kawan-kawan je belanja kita makan. Lepas tu Maulana pandang saya, ini hari ada kau keluar duit makan Abang Zul? Enggak Maulana, Allah belanja. Kadang-kadang tu ada hari itu pula
Kenyang dia tak makan-makan. Daripada pagi tak makan sampai petang. Maulana tanya, kenapa tak makan Abang Zul? Tak tahulah Maulana, ini saya enggak rasa lapar. Kau tengok siapa yang kasih kau kenyang? Allah, la ilaha illallah. Kadang-kadang orang cakap kena pergi makan dekat hotel buffet yang harganya 70-80 ringgit satu kepala dalam pinggan yang cantik baru kau fikir itu kenyang. Enggak Abang Zul, enggak. Kadang-kadang ada saja manusia yang makan separuh roti saja daripada sisa-sisa buangan orang di tong sampah sudah bisa kenyang. Sekarang punya kefahaman saya dapat. Dulu nyanyi, saya jadi penyanyi ni bang, pun tak pernah termimpi dan bercita-cita pun. Saya melukis kat kaki lima tu. Lepas tu shopping komplek yang tempat saya kaki lima punya shopping komplek tu ada buat pertandingan karaoke. Yang DJ dia pula, MC dia tu pula kawan-kawan saya je. Orang lain nak nyanyi satu lagu RM1. Saya sebab DJ tu kenal, Zul nyanyi ya Zul. Kita pun pilih lagu, kita nyanyi free je. Kita tak naik pun pentas, nyanyi kat situ je. Salah, dia cakap, kau boleh nyanyi lah gitu. Masuklah pertandingan ni. Tak nak lah masuk pertandingan. Tak apa dah, kau isi je orang ni. Nanti abang settle lain. Rupanya pendaftaran semua dia settlekan. Hari pertandingan pun sampai. Pertandingan dibuat selama sebulan, 4 minggu. 2 minggu pertama saringan, minggu ketiga semi-final, minggu keempat final. Saya nyanyi. Lepas kan. Semua peringkat lepas. Sampailah ke final tu, juara pula tu bang. Subhanallah. Ya Allah, Allah kasih menang pula masa tu. Tapi itu ada hebatnya Allah ni sebenarnya. Apa yang jadi pun abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam hidup saya ni, memang sebenarnya Allah nak tunjuk kebesaran dan kehebatan Allah. Nyanyi, menang, dapat tawaran jadi recording artis pula tu, penyanyi kumpulan Andy Black. Saya cakap, Andy Black ni aku pernah dengar ni. Kumpulan ni dulu popular ni. Lepas tu, dah dapat tawaran nak buat album tu. Saya sebab salah ni nak beritahu kat mak saya ni. Padahal masa masuk pertandingan tu, pernah saya cakap dengan mak saya tu, masa pertandingan saya cakap, mak, doa kampian menang lah. Ini rupanya lah, rasanya berkat doa seorang ibu. Memanglah benda tu memanglah benda yang macam taklah baik benar lah menyanyi-menyanyi ni kan. Tapi sebab punca agak Allah nak tunjukkan jalan dalam kehidupan saya ni. Nak pergi buat recording album ni, saya dah tak tahu dah nak cakap apa dengan mak aku ni. Saya cakap, mak nak kena pergi KL lah 3 bulan. Mak lama lah 3 bulan baik pun. Tolong kawan jual durian. Mak saya cakap, kau ni melukis kat Seremban tak tentu halau pergi makan, nak pergi KL lah jual durian. Tak, kawan punya staff tu, pekerja dia balik kampung. Suka hati kau lah, saya pergi KL. Syarikat rakaman Surya Record, SRC, yang ada Siti Nurhaliza, Liza Hanim, Nurhaliza Idris, 2x2, New Boys, Akasha, Andy Black. Jadi syarikat rakaman ni kasih kita orang rumah, sebiji rumah dengan dia orang provide semua, makan semua dia jaga. Berdisiplin sungguh saya masa tu. Ni tu nak cerita ni. Ekstrimnya kita dalam satu benda yang kita minat tiba-tiba jadi kenyataan pula. Padahal tak pernah pun bercita-cita nak jadi artis. Pagi kena jogging, petang kena main badminton atau main takraw, malam kena swimming. Nak jadi penyanyi rock, nanti show nanti 2 jam nanti kau nak macam orang gila ni atas pentas ni kan. Dengan disiplin, dengan kita punya istiqomah tu, masa tu bahasa tu tak kenal lagi kan, tapi istiqomah lah tiap-tiap hari ni, disiplin ni. Stamina dapat, suara pun tinggi kan. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Sekarang ni saya tukar. Dulu seri kan, ni saya tukar. Ilahi, aku merayu pada
Kau yang bernama Ilahi. Takbir. Dalam pada kau berhibur Abang Zul, jangan kau terlepas dan terlupa memuji kebesaran dan kehebatan Allah. Dulu masa saya mula hijrah tu, tadi masa kita dapat recording album kan, lagu saya keluar aje. Hari ni pelancaran album dekat Hard Rock. Habis pelancaran album tu saya balik Sembat. Besok pagi tu saya melukis balik kat kedai. Kawan-kawan saya seorang pun tak tahu. Tiba-tiba lagu dekat radio keluar. Seri. Kawan saya cakap, "Ui, sedap weh lagu Hawi baru weh. Kau dengar?" Saya tengah melukis masa tu. Ini lagu aku ni. Melukis lah. Saya tengah orang order pinggan masa tu tengah melukis. Habis lagu tu. Dia cakap, "Ui, tak pernah dengar ni lagu baru ni." Lepas tu dia bangun, dia pergi kedai mamak sebelah tu, dia beli surat khabar. Dia pun baca surat khabar saya lukis. Rupanya yang semalam punya pelancaran album tu keluar kat surat khabar hari ni. Tengah melukis tu sampai surat khabar. "Oh, jual durian," kawan saya cakap. "Buat album, buat hati. Tadi lagu kau je kan." Saya cakap, "Wih, diam-diam wih. Okey wih lagu kau. Asal kau tak cerita dengan aku?" Kan tak nak cerita tau. Kalau ada cerita heboh satu kampung esok, kalau lagu tu tak sodam, sogan dia nak balik. Okey weh lagu tu. Mak suara kau macam weh kan. Saya pun tak tahu bang. Ni Allah punya hebat ni. Nak kata tiru-tiru, nak cuba-cuba buat pun tak juga dah. Tapi itulah, dalam pada kegemilangan menyanyi tu, Allah, memanglah bang, ini kalau kita nak kata nikmat dunia lah, Allah kasih, Allah belanja saya. Pernah lah sampai ke peringkat kita menyanyi dulu satu lagu harga kita 2,000. Pernah 3,000 pun pernah harga kita satu lagu. Hujung minggu je macam ni Jumaat malam Sabtu saya ambil satu dinner show. Besok Sabtu malam Ahad saya ambil satu dinner show. Kalau malam ni saya nyanyi 3 lagu, dah 9,000 dah gaji. Kalau satu lagu 2,000 dah 6,000 dah. Besok pun macam tu juga, nyanyi lagi 3 lagu. Hujung minggu je 12,000 ke 18,000 insya-Allah ada. Itu masa zaman menyanyi tu. Bila kita dah gemilang pula masuk tu, dah ada nama sikit, orang panggil berlakon pula. Nah, berlakon pula. Watak-watak antagonis je gua. Watak-watak antagonis je gua. Selalu saya tanya director, "Pasal ni gua dapat skrip je watak gua mesti macam ni. Muka lu ganas be." Ya Allah. Patutlah dulu orang cakap penyanyi rock ni rupa memang macam sakai hutan. Yo. Berlakon watak saya selalunya makcik-makcik. Kalau saya pergi pasar malam, makcik-makcik selalu perasan, "Ini kan yang dalam cerita tu yang curi surau, duit tabung surau tu." Ya Allah. Ini yang berlakon dengan Jack tu kan, yang ada bakar surau tu kan. Muka saya lah. Tapi yang orang kenal sangat, ingat sangat dalam cerita tu mantra kan. Ajam wajah buta kala sakti diundang. Buta awang-awang ku undang. Saya buat macam tu dengan anak buah saya, menangis dia. Takut dia anak buah saya. Tapi dalam TV dia tengok, Uncle Zul berdarah-darah. Lepas tu mati kan. Ni Uncle Zul ada lagi. Allah belanja saya bang. Masa filem Mantra tu, first tawaran lah berlakon saya dapat sebagai hero. Masa tu dapat 45,000. Berlakon syuting 40 hari. Saya cakap, ya Allah. Pernah lah, zaman tu pernah. Kononnya rasa berjaya. Sebab apa? Zaman saya melukis dekat kaki 5 dulu, pernah orang cakap orang pandang kita sebelah mata. Saya berjumpa dengan sekalian manusia, saya bertanya dengan sekalian manusia, apakah maknanya keberjayaan dan kesuksesan? Jawapan manusia mirip-mirip sama saja. Yang tukang masak, dia kata, saya akan sukses bila saya ada restoran ataupun kedai makan saya sendiri. Yang mekanik, dia orang cakap saya akan sukses bila saya ada workshop saya sendiri. Yang kerja-kerja peguam ni, saya tanya apa maknanya sukses kepada tuan. Dia kata apabila saya ada firma guaman saya sendiri dan nama saya popular untuk menyelesaikan banyak masalah yang besar. Lepas tu bila saya jadi penyanyi, saya tanya penyanyi pun macam tu kak. Maknanya sukses kepada seorang penyanyi apabila dia ada lagu-lagu dia yang popular, yang orang kenal, yang orang ingat. Lepas tu dapat pelakon pula. Tanya pula kepada para pelakon pun cakap lebih kurang sama juga. Makna sukses kepada mereka apabila mereka ada filem-filem ataupun drama yang menang anugerah yang orang ingat.
Duduk dengan Maulana cakap, sayangkan Abang Zul, susah untuk kita menjumpai manusia yang berkata maknanya sukses dalam kehidupan saya apabila saya boleh taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut segala sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberjayaan bukan sekadar untuk dunia Abang Zul, ini keberjayaan untuk dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi tengah hebat tu bang Allah belanja tu, sekali Allah SWT tarik satu nikmat dalam hidup saya. Mungkin Allah cakap, dah cukup dah tu, lama sangat nak melompat ni kan. Ayahanda saya meninggal dalam 10 tahun yang lepas. Masa ayahanda saya meninggal tu, itulah saat dia lah. Itulah saat dia yang buatkan titik tolak permulaan. Saya rasa macam saya nak belajar kurang-kurangkan. Minta maaf cakap saya tak salahkan kerjaya tu, saya tak salahkan career tu Saya lah yang lalai dulu. Tapi untuk diri saya sendiri, untuk saya repair diri saya sendiri, saya cakap mungkin masa dia dah sampai untuk saya nak kurang-kurangkanlah hal-hal yang urusan dunia ni banyak hiburan sangat ni kan. Jadi saya teringat dengan satu kumpulan jemaah yang selalu jumpa saya kat kedai makan, pernah datang kat rumah saya semualah, yang orang panggil jemaah tabligh ni lah orang panggil. Jadi saya teringat dia orang. Dulu saya selalu dia orang cakap, "Oi Tuan Zul, kalau Tuan Zul ni ikut keluar 3 hari ni, insya-Allah Tuan Zul real ni Tuan Zul." Saya selalu ngelak lah, insya-Allah. Sekali ni saya teringat dia orang. Dia jumpa dia orang, terus saya ikut keluar 3 hari. Jumpa pula dengan ayahanda di Arsene. Saya anak Malaysia kan. Dia nampak saya malam pertama yang saya sampai tu. Ini manusia hebat, dia cakap. Dalam hati saya hebat. Datang nak peluk saya. Lu real babe, dia cakap. Kita ceritalah sembang-sembang. Lama-lama malam tu saya rasa macam apa lagi aku nak buat ni. Saya rasa heran lah. Saya tengok malam orang bangun solat sunat, mengaji, berzikir kan. Saya pun bangun jugalah, ikutlah apa pun yang boleh kita buat. Tapi itulah hebat dia. Bila keluar 3 hari tu, saya rasa nikmat dia. Saya cakap, ya Allah, 3 hari tu tak pernah saya terlepas solat 5 waktu berjemaah di tempat azan dilaungkan, tidak terlepas takbiratul bersama dengan imam. 3 hari 5 waktu tu solid terjaga. Wudu batal tajdid. Jaga wudu. Lepas tu 5 hari tu jugalah 3 hari tu jugalah adanya halaqah Al-Quran. Adanya ustaz-ustaz Maulana yang dengar bacaan-bacaan Al-Quran kita. 3 hari tu jugalah adanya dengar sirah Nabi, sirah para sahabat, sejarah-sejarah macam-macam lah. Hadis-hadis, dengar taklim, nangis-nangis ni. Saya tengok orang lain nangis. Saya cakap, kenapa aku tak boleh nangis Tapi lama-lama Allah SWT kasih rasa tu. Ini Allah lah yang hebat ni, bukan saya pun hebat tak. Tak ada siapa pun hebat ni. Ni Allah punya hebat, Allah punya pilihan. Lepas tu saya ambil keputusan masa tu, saya cakap saya nak berhenti berlakon. Ramai lah orang bertanya kat saya, kau nak survive macam mana babe? Kalau lu nak survive macam mana babe kalau lu tak syuting? Isteri saya pun pun dia orang tanya kan, nanti nak makan macam mana kanda kan? Doa je lah kan, doakan je. Mak saya pun tanya, nanti macam mana ni? Doa je lah mak kan. Dia 2 tahun saya pergi Kuala Selangor, saya duduk dengan Ustaz Yusri Abdul Karim. Duduk 2 tahun lah, duduk pondok sana. Ikut Ustaz pergi belajar, saya dengar-dengar, duduk kuliah kan. Belajar agama kan. Sikit-sikit lah, tak adalah nak kata pandai sangat. Nak repair diri je sebenarnya. Nak duduk dalam satu suasana yang berbeza pula. Lama-lama hati tu rasa syok. Itulah yang saya ikut jemaah jugalah. Tiap-tiap bulan 3 hari. Tiap-tiap bulan 3 hari. Dapat dengar, banyak dengar hadis. Barulah saya dapat rasa tersentuh. Sebab adanya firman Allah SWT di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, Maulana cakap kalian, kalau sudah ada kalian di dalam Al-Quran itu, kita lah.
Karena kita yang beriman dengan Al-Quran. Kalian yang Allah SWT umat yang paling baik, umat yang terbaik, Allah SWT keluarkan, kuruskan daripada rahim ibu kalian ke muka bumi ini untuk memberi manfaat kepada dunia dan seluruh isinya. Apa manfaatnya? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, dan kau beriman kepada Allah SWT. Jadi saya cakap kita umat yang terbaik Maulana juga. Subhanallah. Allah SWT, Abang Zul. Saya dengar Maulana punya cerita kan. Dia cakap Allah SWT, Abang Zul, sudah memuliakan kita dari saat penciptaan roh lagi. Allah SWT bisa saja melahirkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa saja. Bisa saja untuk dilahirkan menjadi umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam. Bisa saja, tapi enggak. Allah sudah muliakan kita dari zaman roh lagi. Allah simpan kita, reserve. Ini akan ku keluarkan menjadi manusia, umat dan hambaku, untuk menjadi umat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik, fikirnya terbaik, risaunya terbaik, keluarganya terbaik, rumahnya terbaik, para sahabatnya terbaik, kampungnya terbaik, ikramnya terbaik, umatnya umat yang terbaik. Kerjanya juga kerja yang terbaik, Abang Zul. Kerjanya apa? Dakwah. Inilah dia, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Masa itu saya cakap ke Maulana, saya mau berhenti menyanyi. Jangan. Karena apa? Nanti siapa mau melaungkan lagu-lagu kebesaran Allah di tengah manusia-manusia yang sukakan hiburan itu? Kamu orang-orang yang terpilih. Aduh, saya masa itu menangis, ya Allah. Betul ke Maulana, Allah pilih saya, Maulana. Kau yakin sajalah. Daripada dulu yang kau gini-gini, kadang-kadang dengan Maulana ni kau gelak, kadang-kadang nangis. Sekarang Abang Zul nyanyi saja, tapi dalam pada nyanyian InsyaAllah jangan terlepas, jangan terlupa untuk memuji kebesaran dan kehebatan Allah. Kadang bila saya nyanyi kan, pernah lah. Bukan, kalau nak kata pernah tu bukan, setiap kali rasanya insyaAllah. Nyanyi kat Sogo kadang-kadang tu kan, sedap ke? Saya tanya dia, sedap. Siapa kasih sedap? Dia nak senyap. Allah, saya cakap, la ilaha illallah. Lagi sekali, la. Suruh dia orang. Cakap dengan dia orang, ini hari cuaca baik pun, kita dapat sama-sama berhibur ni pun sebab Allah SWT yang kasih izin. Allah yang kasih cuaca ni baik. La ilaha illallah. Ini hari pun kita berjumpa, tidak pernah termimpi, tidak pernah bercita-cita untuk kita berjumpa, tapi kita dijumpakan oleh Allah SWT. Dialah Allah SWT yang mempertemukan manusia-manusia yang tidak pernah bertemu, dan dia jugalah Allah yang akan memisahkan manusia-manusia yang sedang bertemu. La ilaha illallah. Enggak keras suaranya ini. La ilaha illallah. Saya seronok dengan kata-kata ni sebab apa? Ni perkongsian daripada Maulana juga ni. Dulu kita jumpa otai-otai muzik, dia orang kasih ilmu-ilmu muzik. Jumpa otai-otai bidang lakonan, dia orang kasih ilmu bidang lakonan. Ni jumpa otai-otai dalam bidang agama ni kan. Maulana buat perkongsian, dia kata Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka dengan itu para sahabat bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Maka dengan itu Rasulullah bersabda, aghfiru min qauli la ilaha illallah. Selalu-selalulah kalian melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jika kalian benar-benar beriman, beriktikad tiada Tuhan selain Allah, segala janji, segala rayu, segala puji kita enggak kasih pada makhluk lagi. Enggak. Kita kasih pada Allah saja. Sekarang ni bila isteri kita cakap, wah kanda ini hari handsome, alhamdulillah. Siapa kasih handsome dinda? Allah. La ilaha illallah. Bukan sebab jubah yang baru ni, tak. Sebab Allah kasih handsome. Puji isteri kita pun cakap, Masya Allah kanda, Allah kasih cantik kanda, bukan sebab jubah yang baru ni. Ya Allah. Nak ajar juga lah dengan anak-anak. Anak-anak kita pun kita cakap juga, inilah sekarang bang, perubahan yang saya dapat.
Kalau percakapan kita yang dulu dengan percakapan yang sekarang kita dapat bila kita hijrah ni, inilah hebatnya nak belajar sunnah Nabi kan. Kata-kata kita nak sangkut pautkan dengan kebesaran dan kehebatan Allah selalu. Dengan anak abah pun cakap, "Uish, dapat A fuyo, semua A Siapa kasih pandai ni?" Dia dah diam lah. Siapa kasih pandai? Dia diam. Allah kasih pandai. La ilaha illallah. Sebab apa Allah kasih pandai? Sebab apa Cik Zul cakap yang tu? Sebab orang lain pun, kawan Ammar pun ada juga yang tuition kan. Ada yang masuk kelas tambahan kan. Ada. Tapi kenapa dia orang tak dapat semua A macam Ammar? Siapa yang kasih A? Allah. La ilaha illallah. Jumpa dengan pedagang-pedagang, kita kabarkan dekat dia orang, "Bang, ini hari bisnes abang sukses bukan sebab abang ada accountant yang bagus, bukan sebab marketing abang yang bagus, bukan sebab abang punya urus niaga semua yang bagus, tidak. Tapi yang kasih sukses Allah. La ilaha illallah." Sebab apa? Sahabat abang pun pengurusan company ni pun sama juga macam abang, ada accountant yang bagus semua. Tapi kenapa dia tak sukses? Abang yang sukses, Allah yang kasih sukses. Jumpa para petani pun cakap macam tu juga. Pergi kebun-kebun orang cakap, "Masya Allah bang, sayur semua sihat lah. Buah semua subur lah, hebat lah, hebat Allah. Allah kasih subur bang." Sebab apa bang? Ni kita nak kena sama-sama bang. Ingat lah, sebab apa? Sebab orang kebun sebelah pun sama je macam abang lah. Sayur dengan buah sama juga. Dia orang pun pakai racun sama juga, pakai baja sama juga. Tapi dia orang punya tak subur. Ni yang subur ni Allah bagi subur. La ilaha illallah. Ya Allah. Tu saya cakap ni, saya bukanlah ustaz-ustaz, bukan ada, ini bukan majlis ilmu ni ibu-ibu ayah-ayah. Ini tazkirah santai-santai lah. Tapi saya yakin kita nak kena penuhkan dengan kata-kata macam ni. Sebab apa? Apabila Nabi kata setiap adanya majlis yang memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah, yakinlah bahawa itu adalah taman-taman syurga Allah. Yang mana taman-taman syurga Allah ni mengeluarkan cahaya sehingga sampai ke Sidratul Muntaha lah, yang ketujuh. Para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah cahaya dekat bumi itu ya Allah?" Allah SWT kata apa? "Itulah majlis-majlis yang ada hamba-hamba aku memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan aku." Allah promote kita dekat orang malaikat. Ini hari kita kan bang kan, dulu saya kalau solat hari Jumaat kan, lepas solat je kan, tak habis doa lagi saya pun belah dah kan. Tapi sekarang sebab apa? Sebab fadilat-fadilat solat sunat apa semua kita ambil tahu, kita ambil belajar kan. Kita naklah solat sunat banyak-banyak. Sebab apa? Solat sunat 2 rakaat kan, malam-malam kadang tu buatlah banyak-banyak kan yang boleh kan. Sebab apa? Maulana cakap, ni cerita-cerita daripada Maulana ni. Masa Allah SWT cipta malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril yang azim kan, bila kalau nak diukur, kalau dia berdiri, kaki dia ni sampai ke 7 petala bumi yang kat bawah, kepala dia ni sampai ke Sidratul Muntaha, 7 langit yang kat atas. Azim, buka sayap sebelah je dah tutup timur dan barat. Ya Allah, ya Allah. Masa Allah cipta malaikat Jibril ni, malaikat Jibril sujud depan Allah berkurun-kurun, berabad-abad, beribu tahun. Lepas tu malaikat Jibril bangun, malaikat Jibril tanya pada Allah, "Ya Allah, adakah lagi hamba penciptaan kau ya Allah yang lebih hebat daripada aku amal ibadatnya ya Allah?" Allah cakap, "Jibril, sekarang sujud kau ni hebat." Allah cakap, "Tapi nanti di akhir zaman nanti akan aku keluarkan umat yang terbaik, umat kepada kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang solat sunatnya 2 rakaat, yang main-main kepada aku pun itu solat lebih baik daripada sujud kau ini Jibril." Ya Allah, hebat Allah. Allah muliakan kita ni, dan Allah dah janji dah kan, kita ni umat yang akan memasuki syurga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Ni yang nak pegang identiti terbaik tadi ni, kuntum khaira umat ni. Ajak orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran. Nak berhenti untuk azan dulu tuan-tuan? Dah azan kan? Tapi alhamdulillah itu ada berkat daripada hijrah ni, ibu-ibu ayah-ayah. Kalau dulu dalam hidup saya, mungkin saya banyak kenal, minta maaf cakap lah, saya banyak kenal kisah-kisah dan ataupun perihal-perihal orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menjadi idola saya dulu. Masya Allah, kumpulan-kumpulan rock dululah, Iron Maiden lah, Scorpions lah, apalah kan. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah masih lagi bagi saya peluang untuk hidup. Dan sekarang ni Allah SWT nak kasih saya kenal keindahan dan nikmat di dalam ketaatan. Maulana cakap, kenapa dulu susah untuk kau lupakan dunia-dunia yang dulu Bang Zul? Kerana dulu kau masih lagi hanyut dalam nikmat-nikmat kemaksiatan.
Dunia tu kalau memang tak jaga betul-betul, minta maaf cakap lah, banyak perkara yang teruk jadi. Tapi sekarang bawa diri kita untuk belajar mengenal nikmat-nikmat di dalam ketaatan, Abang Zul. Jadi itu ada, bila Maulidur Rasul ni kita nak ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun masih lagi belajar, banyaklah juga perkara-perkara nak tahu tentang Rasulullah ni, pasal Nabi kita tu. Tapi hebat Allah kasih, mungkinlah kasih kita kefahaman kan, nak dapat pahala-pahala yang kita dulu tak pernah fikir pun nak dapat pahala, nak cari pahala. Sekarang ni dalam berpakaian harian pun kita bisa dapat pahala, Abang Zul. Setiap satu perkara sunnah yang ada pada pakaian pun Allah SWT sudah kasih kita pahala 70 kali ganda pahala. Subhanallah, hebat Allah. Kau pakai serban, kopiah, ketayap, apa saja yang tutup kepala mengikut cara Islam, 70 kali ganda pahala. Kau ada kain ridak di bahu kau, 70 kali ganda pahala. Kau ada celak di mata, 70 kali ganda pahala. Kau ada jenggot, 70 kali ganda pahala. Kau pakai jubah atau kurta, 70 kali ganda pahala. Seluar kau jengkreng, senteng, 70 kali ganda pahala. Kau pakai capal, 70 kali ganda pahala. Dalam poket kau ada 3 perkara, Abang Zul. Tasbih, 70 kali ganda pahala. Kayu sugi, 70 kali ganda pahala. Minyak wangi, 70 kali ganda pahala. Simple saja. Saya cakap, ya Allah, hebat Allah. Allah itu maha pemurah, Abang Zul. Dulu kita fikir dalam hidup kita, kalau susah kita cari siapa sahabat kita yang orang-orang kaya yang bisa bantu kita. Tapi sekarang kita ubah keimanan kita, Bang. Kalau ada trouble, Allah dulu. Ayah ada di Al-Sen pun cakap gitu juga. Ada trouble je, babe, lu 2 rakaat dulu, dia kata. Solat sunat 2 rakaat. Ayah ada cakap apa sebab? Sebab para sahabat dulu dia yakin bantuan Allah akan sampai dengan perantaraan solat sunat 2 rakaat saja. Ayah ada di Al-Sen cakap apa? Nama gua pun dah dakwah, habis. Di Al-Sen 2 rakaat settle all masalah. Saya cakap gempak orang tua ni, dengan nama dia pun dia nak buat dakwah juga. Saya cakap Masya Allah. Jadi ini hari Nabi punya sunnah sirah, sunnah surah, sunnah sarirah. Belajar satu persatu, sikit-sikit, Abang Zul. Kau tak dapat amalkan semua, jangan kau tinggalkan semua. Yang sikit-sikit pun kau bawa saja. Sekarang ni dalam poket adalah tasbih, kayu sugi, minyak wangi. Maulana cakap dulu power bank yang besar tu pun kau mampu bawa ke mana-mana kan. Bila fikir-fikir balik, iyalah, ya Allah. Nyata, Abang Zul, kita cinta dunia. Maulana juga nyata kita cinta dunia. Jadi Allah. Sekarang ni bila duduk dalam, Masya Allah, bawa diri untuk ke arah-arah nak repair diri ni kan. Saya syukur sangatlah pada Allah SWT, sebab Allah SWT masih lagi lah pilih kita ni. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita juga untuk dijadikan asbab-asbab kebaikan untuk orang lain juga. Amin. Bangan, insyaAllah bangan, dengan usaha kita tiap-tiap hari datang surau, datang masjid, mungkin itu pun dapat jadi dakwah untuk orang-orang yang mandang kita kan. Dengan pakaian-pakaian kita pun insyaAllah mudah-mudahan jadi asbab juga dekat orang lain. Orang lain pun nak pakai kopiah juga, nak pakai kurta juga, jubah juga kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab saya ni bila saya fikir-fikir balik, ya Allah, dulu sekali saya duduk atas pentas, orang dah ada beratus, beribu dah. Ajak orang untuk jom rock and roll. Dulu bang, nak ngobarkan rock itu bang, muzik dah jalan ni kat depan ni, band boy saya dah jalan dah. Saya daripada belakang keluar pakai tangan ni, kaki ke atas. Ganas rock kona lah tu. Tapi Alhamdulillah lah, Allah belanjakan dan kita rasa. Tapi syukur juga pada Allah sebab populariti saya ngaku lah, saya ni bukanlah yang paling atas, yang sedang-sedang saja kan. Okey lah, sebab apa? Sebab dalam keadaan yang macam tu pun, bila kita tukar anjakan paradigma dalam kehidupan kita berubah corak, Allah pun dah uji macam-macam lah. Alhamdulillah lah, daripada rezeki, konon-kononnya yang kita rasakan rezeki, duit tu kononnya kita rasakan itu satu-satulah rezeki kan. Tapi Alhamdulillah lah, syukur pada Allah. Bang, kalau nak tanya pada orang pun heran, apa kau kerja, kau boleh survive? Subhanallah, hebat Allah. Ni saya nak share. Maulana cakap, Abang Zul banyakkan bersedekah. Bukan sebab saya ni kaya, duit banyak, saya sedekah banyak, tak ada. Tapi kan, saya gunakan tips apa tau? Saya simpan dalam phone saya,
2-3 nombor akaun tahfiz. Lepas tu lepas solat subuh pagi je kan, kita transfer online. 3-3 tu kita transfer RM1, tak RM1, RM5, tak pun RM10. Tengah duit banyak RM50 kan. Maulana cakap, Abang Zul, Allah punya janji tau. Allah berjanji tidak akan miskin seseorang itu dengan bersedekah. Dan Allah janji yang kau bagi itu Allah akan lipat kali gandakan, 10 kali ganda, 100 kali ganda, 1000 kali ganda, juta kali ganda. Kita enggak tahu. Semasa hayat kita lagi, semasa hidup lagi. Ya Allah. Jadi banyak benda, keyakinan, cita-cita saya banyak berubah daripada dulu dan sekarang. Sebab apa? Sebab kita mula mengenal tentang kebesaran dan kehebatan Allah, yang mana yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nak belajar jugalah untuk taat, sayang, cinta kepada Nabi kan. Kita belajar-belajar, kadang tu saya renung juga diri saya. Ya Allah, malam-malam lah kadang ni cerita ni kan orang cakap kita poyo pula. Bila kita duduk sorang-sorang kan, duduk sorang-sorang kita renung diri kan. Kita cakap, Ya Allah, apalah nasib aku besok ya Allah dekat padang mahsyar ya Allah. Yang nak kasih selamat besok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah aku punya cinta dekat Nabi. Saya ada dengar kisah para sahabat. Ada sahabat tu, saya lupa nama dia, mungkin ayah-ayah, ibu-ibu pun pernah dengar. Sahabat ni minum, mabuk, selalu menipu, selalu mencuri. Dia ni penghibur kepada Nabi. Nabi suka dengan dia, Nabi sayang dia. Bila Nabi tegur, dia tobat. Lepas tu kan dia buat lagi. Nabi tegur, dia tobat. Pernah tu dia apa, dia pergi beli unta ke, pergi beli kambing ke. Dia cakap ni Rasulullah nak, nanti Rasulullah bayar. Bila dia pergi jumpa Rasulullah, dia cakap, Rasulullah ni aku hadiahkan dekat engkau. Sudahnya tuan punya kambing tu datang jumpa Rasulullah, ni bila nak bayar? Rasulullah cakap, kenapa kena bayar? Dia kata, ni ada tadi budak kau datang ambil, kata kau nak kena bayar. Rasulullah jumpa dia pun, Rasulullah tegur dia pun semua kan. Tapi kita tak tahulah. Ini Maulana cakap, alim ulama cakap, kita sifatkan perangai-perangai manusia sekarang yang ada suka buat benda-benda muka-mukaan, tapi masih lagi dicintai oleh Nabi. Atas sebab apa kita tak tahu. Sahabat ni tadi ni, sehingga kan dia dah masuk liang lahat pun, ditanya oleh para malaikat. Malaikat tanya, adakah kau tahu siapa ini yang telah dihantar oleh Allah SWT? Dia cakap, dia tak nak jawab. Malaikat cakap, jawab, kenapa tak nak jawab? Macam mana aku nak jawab? Dia kata, dia ada lagi ke atas. Rasulullah tunggu dia masa tu dan ada soal siasat dengan malaikat. Dia ada lagi ke atas. Rasulullah ke atas pun tersenyum lagi. Ya Allah, sahabat aku ni sampai liang lahat pun masih lagi nak menghiburkan aku. Apa dia yang buatkan Nabi cinta kat dia sampai begitu Allah, Nabi janjikan dia ni ahli syurga. Radhiyallahu anhu, yang Allah SWT dah redha kepada para sahabat semasa para sahabat hidup lagi. Allah SWT dah janjikan syurga. Jadi kita ini lagi, ya Allah, kadang-kadang tu dengar alim ulama cakap, saya ni Abang Zul nak kata debu-debu kepada selipar-selipar para sahabat pun tak tentu. Bila saya ni sampai ke tahap tu, macam manalah cinta kita pada Rasulullah, ya Allah. Jadi ini hari Jumaat kan, siang tadi kan, kita selawat banyak-banyak kan, insya-Allah. Mudah-mudahan lah, dengan berkat selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dan banyak kali kita sambutkan selawat Nabi ni kan, insya-Allah mudah-mudahan besok Nabi pilih kita jugalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Nabi kenang kita, Nabi kenal kita kan. Sebab apa? Maulana buat cerita yang simple juga Bang Zul. Ni cerita yang simple-simple saja. Kau bayangkan kalau dulu kau belum cuba benar-benar mengenali Nabi, mencintai Nabi, masa tu kau banyak lebih kenal kepada orang kafir yang menjadi idola kau dulu. Kau bayangkan nanti di padang mahsyar, ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Kau cuba bayang-bayangkan sekiranya Nabi enggak kenal kita. Ya Allah, na'udzubillah. Sebab apa? Sebab Nabi akan menyelamatkan umat-umat dia. Nabi kenal siapa umat dia. Nabi boleh kenal. Jadi kita ini Bang Zul, mudah-mudahan kita belajar-belajarlah untuk mencintai Nabi, kenal-kenal Nabi. Saya pun banyak lagi perkara-perkara nak dengar sirah-sirah Nabi kan, banyak perkara hebat. Rasulullah ni punya hebat. Alim ulama cakap, mata dia yang putih itu pun boleh menjadi cermin kepada para sahabat nak pakai serban. Ya Allah, hebat Rasulullah. Kalau nak kata handsome orang atas dunia ni kan, ya Allah, ya Allah. Rasulullah punya jalan pun di mana pun seumur hidup dipayungi oleh langit. Allah SWT hantar malaikat jaga langit, escort Nabi, ya Allah. Nabi punya najis pun dimakan oleh bumi, tak nak menjadi fitnah kepada makhluk lain. Ya Allah, hebat. Kita ni kadang-kadang kan, mudah-mudahan lah
Banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok Nabi pilih kita lah untuk sama-sama masuk ke syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah lah ibu-ibu ayah-ayah, saya tak nak panjang-panjang cakap lah. Mudah-mudahan cerita-cerita sembang-sembang yang sikit ni pun insya-Allah mudah-mudahan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun menjadi penyambung-penyambung kata-kata daripada lidah Nabi untuk menjadi manusia-manusia yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, insya-Allah mudah-mudahan. Dan insya-Allah saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak ibu-ibu ayah-ayah kalau ada kata-kata saya yang dosa tadi. Insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang berpahala, insya-Allah. Dan kalau ada yang lagu-lagu sikit-sikit dari itu yang nyanyi ke apa ke tu kan, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang bermanfaat lah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup kot sampai kat sini.